hari ini yang bertajuk Kak Cio dan Kimari Bun. Okey, guru-guru Bahasa Jepun Negeri Selangor, murid-murid tingkatan 5 daripada pelbagai sekolah seluruh Negeri Selangor, hadirin hadirat yang saya muliakan pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai minasan, konnichiwa. Alhamdulillah hari ini merupakan sesi ketiga, siri pertama bagi sesi perkongsian ilmu. Ia merupakan salah satu inisiatif guru Bahasa Jepun Negeri Selangor menyumbangkan ilmu kepada murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan ujian pencapaian bahasa antarabangsa iaitu UPBA pada tahun 2021 yang dijangka akan dilaksanakan pada Mac 2022 iaitu tahun hadapan. Hai minasan, saikin nani o shite imasu ka? Coronavirus no sei de minna wa uchi ni iru to omoimasu. Ja, stay home de shite kudasai ne. Hai, shiken no junbi wa dou shimasu ka? Hai, shinpai shinai desu yo. Shinpai shinai de kudasai. Hai, gambareba zehi yoi ten o torimasu you ni. はい、早速日本語を一緒に勉強をしましょう。はい、皆さんよろしいでしょうか？じゃあ、これからアーティ先生どうぞ。Hai, Assalamualaikum. Okey, selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Sahayu binti Hamzah, pengacara majlis kita hari ini. Kemudian yang berusaha Puan Hajah Siti Sinamaya binti Muhammad Ali, penolong pengarah bahasa SBP JPN Selangor. Nihongo no sensei gata, Nihongo no seito tachi. Hai, konnichiwa. Mazu jiko shokai o shimasu. 私はロスマワティです。アティと申します。どうぞよろしくお願いします。Okay,今、パワーポイントを見せます。はい、見えますか？はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、私のパートは2パートがあります。今日のパートは2パートがあります。最初はコンジュゲーションです。コンジュゲーションは日本語で活用です。次のパートは決まり文です。はい。Conjugation, okay, conjugation. Okay, before that, sensei nak beri kredit kepada Organic Japanese with Kyo Dolly sebab sensei ada buat rujukan daripada dia punya page YouTube untuk bahan-bahan hari ni. So, credit to Organic Japanese with Kyo Dolly. Jadi, minasan pun boleh tengok dia punya site, okay, macam-macam yang ada. Okay. So first topic untuk hari ini adalah conjugation. Okay, bila sebut tentang conjugation, dia adalah berkenaan dengan doshi. Okay, doshi iaitu verb. Okay, verb Jadi verb kita ada go down, ada ichidan. Jadi sensei harap bila kita sebut go down dengan ichidan semua dah tahu. Minasan wa go nensei desu ne. Dakara go down to ichidan wa shiteimasu ka? もう一つは、irregular, okay, irregular verb. Okay, so conjugation ini dah tentu melibatkan doshi, verb, jadi tak ada kata nama ke, kata adjektif ke tak terlibat. Okay, kita tengok yang pertama sekali, kenapa kena tahu tentang conjugation? Okay, sebab minasan akan ambil UPBA test, okay, ini adalah format UPBA. Bermula tahun 2021 nanti. Okay, tahun 2021 ini yang akan dinilai untuk minasan semua. Kita ada bahagian A, B, kemudian kita ada subjective respon terhad, respon terbuka, lepas tu kesemua markahnya 50 markah, tempoh masanya 2 jam, okey. Jadi ini antara kemahiran yang akan dinilai, kemahiran membaca, kemahiran menulis, semua yang minasan belajar Gonengkang itu nanti 5 tahun itu akan diuji dalam UPBA ini. Okey, bagi conjugation, okey, ini contoh lah ya, contoh soalan UPBA.
Okay, contoh yang sensei bulatkan di situ, okay, Akai no Iro, okay, yang merah tu, dia akan bagi jawapan, clue di bawah itu. Contohnya dia bagi verb di situ ialah kimas, okay. Kemudian contoh yang kedua tu dia bagi aimas. Tapi minasang tak bolehlah jawab jawapannya kimas juga sebab clue yang di akhir itu adalah kudasai. Okay, minasang dah belajar kalau kudasai form apa yang kita guna. Jadi kimas itu perlu dikonjugate, perlu ditukarkan bersesuaian dengan penyataan yang diberi. Sebab itu minasang kena power dengan conjugation ni. Mungkin ada yang susah dia lebih kurang juga macam English, ada present tense, past tense, future tense dan sebagainya. Lebih kurang lah bahasa Jepun ni. Okey. Kemudian itu contoh untuk yang soalan yang pertamanya. Ada petikan, dia minta minasang tukarkan kepada bentuk yang lain. Okey. Kemudian soalan yang lain pula, contohnya diberi gambar, diminta minasang membina ayat. Okey. Tapi cuba tengok pada arahan ayat tu, okey, yang sensei kotakkan merah tu. Okey, onaji bunke o tsukawanai de kudasai. Onaji bunke o tsukawanai de kudasai. Jangan guna sentence pattern yang sama untuk buat 5 jenis ayat itu. Apa contoh jenis sentence pattern yang sama? Maksudnya kelima-lima ayat tu minasang guna must je semua, must form. Okay, must form. Jadi kita nak pelbagaikan, kita nak nampak minasang hebat dah belajar 5 tahun bahasa Jepun. Jadi kita pelbagaikan ayat kita dengan menggunakan pelbagai bentuk yang ada yang telah minasang belajar. Okay, tag form, ta form, nai form, tai form dan sebagainya. Okay, jadi itu yang akan kita belajar hari ini. Okay, sensei harap yang ini minasang dah pun belajar ya. Daripada awal Ichinensei lagi, 3 jenis grup untuk verb iaitu ichidang, okay, ichidang, godang dengan irregular verbs. Okay, harap semua dah tahu tentang jenis-jenis verb ini. Yang irregular verbs tu, bak kata sensei punya sensei dulu masa zaman belajar, kena ingat sampai mati. Apa jenis verb dia yang special tu dalam irregular verbs tu ya. Okay. Baik, sebelum kita masuk kepada pengajaran kita hari ini, pembelajaran kita ini, hai game wa shimasho. Zenbu wa doshi desu. Semua ni adalah verb. Okey, kita nak cuba mendengar jawapan minasang, kita cuba teka apa-apa jenis verb yang minasang nampak. Dareka? Volunteer desu? Ada sesiapa nak bagi jawapan? Apa saja verb? Mana-mana verb? Sensei nak panggil nama? Okey, boleh juga kamu tulis di ruangan chat ya. Kalau kamu tak ada mic, kamu boleh tulis di ruangan chat. Sensei boleh tengok nanti dekat ruangan chat. Okey, contohlah. Okey, yang ini. Dia bertemu 2 orang. Jadi bertemu, berjumpa. Apakah verb dia? Hai, Hana-san, arigatou gozaimasu. Okay, aimasu. Okay, jumpa ya. Chigi no doshi wa kore desu. Okay. Nan desu ka? Ada traffic light. Lepas tu orang ni macam nak berjalan. Kalau ada traffic light tu berkenaan dengan apa? Marego de melintas desu. Melintas. Nihongo de nan desu ka? Ya. Cuba lagi. Watarimasu. Watarimasu. Okey, pintu ini terbuka. Terbuka. Apa dia? Terbuka, buka. Hai, kodomo tachi wa nani o shimasu ka? Asobimasu. Asobimasu, arigatou gozaimasu. Ja, minasan wa jouzu desu ne. Hai, kore wa hiragana chato desu.
Minasang tengok daripada form 1 sampai sekarang nak muntah. Ada yang tak hafal ke? Jangan tak hafal minasang. 5 tahun belajar, cuba hafal. Tapi sometimes yang katakana tu agak susah juga nak hafal kan. Okay, Sensei tunjuk hiragana chart ni sebab dia berkenaan dengan conjugation. Okay, cara mudah untuk kita conjugate verb. Okay, tapi sebelum kita bergerak ke slide seterusnya, Sensei nak cakap semua huruf di sini berkenaan dengan conjugation tu kecuali, kecuali huruf ya, yu, yo, dan huruf eng. Yang ini tak terlibat. Jadi kita simplifykan carta ini, maka akan jadi macam ini. Kita dah buang ya, yu, yo, kita dah buang eng, hanya huruf-huruf ini sahaja yang akan tinggal. Untuk minasang menghafal verb, menghafal conjugation verb. Kalau boleh kita tak nak lafal, kita nak cuba fahamkan. Kita cuba faham. First kali, kalau dalam subjek bahasa Melayu ke, bahasa Jepun ke, kalau minasang nak cari kotoba no imi, maksud perkataan ni, minasang wa jisho tsukaimasu ne, menggunakan kamus. Dalam kamus kita tak guna mass form, betul tak? Kita tak mencari perkataan asobimas di dalam kamus, tak ada. Kita kena menggunakan kata akar dia, kata dasar dia. Jadi untuk permulaan conjugation hari ini, kita mulakan jisho form dengan lajur u. Lajur u dulu. U, ku, su, tse, no, bu, fu, mo, ru. Kemudian kita senaraikan daripada 1 sampai bawah ni apa jenis-jenis verb yang boleh kita buat dengan dictionary form. Sebenarnya banyak lagi verb, tapi Sensei senaraikan yang inilah. Tatoeba u no moji tsukau. Verb yang Sensei bagi ni hari ni yang Sensei senaraikan ni, ingat sampai habis slide Sensei akan pakai yang ni. Minasang kena ingat dia punya imi. Sebab selepas ni Sensei tak akan letaklah imi dia. Tsukau. Imi wa use. Ni ego de use. Cegi wa hiku. Yang menunjukkan ku. Sensei gunakan Midori nak menunjukkan dia berada di lajur yang U ni lah. Hiku, pull. Hanasu, speak. Motsu, shinu. Dobo, nomu, toru. Bila masa nak menggunakan kamus, jadi minasang akan tengok kepada perkataan-perkataan macam ni, kata dasar. Kata dasar. Jadi maka dari sinilah kita akan mula conjugate. Kita punya verb. Dari lajur U, Sensei nak pergi ke lajur I dahulu. Lajur I Sensei berikan aoi no iro, warna biru. Jadi apa sahaja huruf yang di belakang tadi, yang warna hijau tadi, apabila dikonjugatkan ke sini, yang U ni akan bertukar jadi I. Contohnya, sekau akan jadi sekai. Sabar, ni belum lagi bunyi yang asal. Baru bunyi pertukaran Arash. Sekai Sekai. Kemudian kalau tadi apa tadi ni? Next dia adalah hiku. So hiku di sini, so dia jadi hiki. Kemudian hanasu jadi hanashi. Next, motsu jadi mochi. Kemudian shino jadi shini. Sekarang kita tukar je dulu apa fungsi dia nanti. Tobu jadi tobi. Nomu jadi nomi. Saigo wa toru akan menjadi tori. Yang warna biru ni semua, apa kegunaan dia? Di sinilah kegunaan dia nanti. Ini bentuk conjugation yang akan terjadi. Bila minasang tukarkan kepada lajur I, maka kita boleh gunakan mas form, mashita,
tai, form dan nani so. Contohnya sky. Sky mas. Biasa dengar kan? Sky mas. Okay, guna. Hiki. Hikimas. Hikimashita. Okay. Ataupun minasan nak guna tai form. Siapa boleh beritahu sensei tai form ni untuk apa? Renshu shimasho. Tai form no. Nan desu ka? Yuriko-chan. Yuriko-chan. Tai form wa? Apabila ingin melakukan verb tersebut. Okey, ingin melakukan sesuatu. Apa beza tai dengan hoshi? Hoshi hendak. Hoshi untuk kata nama untuk benda. Tai kita guna untuk verb, doshi. Okay, that's why lajur i ini okay, kita gunakan untuk bentuk mashita tai. Okay, yang so ni maksudnya contohlah nomi mono. Okay, nomi mono. Kita boleh letak perkataan lain di belakang dia. Jadi itu adalah conjugation yang pertama, lajur pertama. Okay, untuk lajur i. Lajur u adalah jisho form. Okay, lajur i untuk yang ini. Sekejap Abang. Parash tu. Okay, next. Selepas kita selesai dengan lajur I, kita pergi kepada lajur A. Okay, lajur A. Okay, sensei berikan warna macam gold sikit tu lah. Okay, tapi dekat sini sensei warnakan dia merah. Kenapa? Sensei tahu, minasan tahu. Okay, sebab verb yang melibatkan daripada U kepada A, dia tak akan gantikan dengan A di sini, special. Okay, A ni kita tak ambil, kita ambil WA, wa di sini sekawa. Okay, so dari U tukar lajur A. Okay, kemudian kalau K contohnya hiku jadi hika. Dan seterusnya, semua jadi lajur A. Tobu jadi toba, nomu jadi noma. Okey, apa penggunaan verb ni pula? Okey, verb ni penggunaan dia contohnya untuk nai form. Okey, sekawanai. Hikanai. Hanasanai. Semua nai tu apa ya? Apakah Bentuk nai? negatif. Siapa boleh bagi tahu sensei? Negatif. Negatif tak boleh. Okey, tak boleh. Sekawanai dek kudasai, jangan guna. Hanasanai dek kudasai, jangan bercakap. Okey, nomanai dek kudasai, jangan minum. Okey, itu antara fungsi lajur ni untuk nai form. Kemudian kita boleh guna untuk reru ataupun apa ni? Ya Allah dah nyanyuk lah pula. Apa sebutan ni? Seru. Seru. Okey. Baik, yang ini contohnya kita guna nomareru. Okey, nomareru, nomaseru. Okey. Itu adalah conjugation untuk tiga jenis ini menggunakan lajur A. Okey. Apa pula yang kita nak buat kalau ichidang? Okey. Mungkin ada yang lupa ingatan ke ichidang godang tu, tak ingat. Okey, ichidang tu yang semua verb dia sebelum mas berbunyi e. Okey, tabe, shime, ake. Okey, itu ichidang. Kalau godang tu yang selain daripada ichi grupu tu, okey. Hashirimasu, itu godang. Okey, what happen untuk ichidang? Simple saja rules dia, buang ru je. Okay, buang ru, tinggallah shime. Contoh, shime. So, apa yang akan jadi? Dia digunakan untuk semua form ni. Semua form ni boleh digunakan. Shime mas, shime tai, okay, shime nai, shime reru, shime seru. Semua boleh digunakan. Rules dia senang sahaja, buang ru tu saja. Contohnya kalau taberu,
Untuk nine form jadi apa ya Aulia Sang? Aulia Sang? Kalau sensei bagi taberu, sensei suruh tukar kepada nine form, jadi apa Aulia? Sensei kena tengok ni nama ni. Bukan senang nak kenal minasang ni. Contoh mata Aulia, okey, tabenai, arigatou gozaimasu, tabenai, jangan makan. So itu sajalah dia punya cara. Okey, sekarang ni kolom E dah settle. Okey, kolom E dah settle, kolom A dah settle. Okey, sekarang kita nak pergi kepada kolom A. Okey, kepada kolom A. Apa fungsi pula kolom A ni ya? Sensei beri pinko. Okey, warna pinko. So dia akan menjadi ini semua. Ubahkan yang U tu menjadi lajur A, dia akan jadi tsukae, hike, hanase, mite, emote, okey, shine, tobe dan seterusnya. Apa fungsi dia? Untuk form apa? Untuk rule form. Okey, rule form. So dia akan jadi tsukaeru, hikeru, hanaseru. Itu conjugation untuk yang ini. Simple saja. Dan sama juga, okey, untuk ichidang kita akan buang ru tapi bukan untuk form ru lagi, untuk form rareru. Okey, rareru. Contohnya shimerareru, taberareru. Okey. Next ialah last sekali. Okey, yang terakhir, lajur terakhir adalah Murasaki no Iro, lajur O. Okey, lajur O akan berubah menjadi macam ini. Okey, tsukao, hiko, hanaso. Okey, untuk form apa? Untuk U. Contohnya hiko U. Okey, hiko. Okey, hanaso, shino, tobo. Mungkin ini minasang tak familiar lagi lah. Okey, habis semua carta hiragana telah kita gunakan untuk conjugate verb-verb yang ada. Kalau minasang nak buat ulang kaji, cuba buat ulang kaji dengan menukarkan semua verb yang sensei bagi ni. Selain daripada verb yang sensei bagi ni, minasang cuba masukkan apa-apa verb yang sesuai. Okey, kemudian tukarkan kepada setiap lajur. Okey, barulah minasang boleh faham dia punya penggunaan untuk apa? Untuk mass form ke, untuk nine form ke. Okey. Kemudian selesai yang ini, kemudian kita pergi kepada ichidang. Sama juga formula dia, tak ada lain buang ru. Okey, tapi kita tambah yo. Yang tadi tu kita tambah u sahaja. Yang ini dia akan jadi shimeo. Okey, shimeo. Okey, itu untuk kolom O bagi ichidang. Okey, ramai yang tanya untuk take K. Okey, tag form, tag form. Tapi sebelum kita pergi kepada tag form, sensei nak tunjuk satu video. Okey, video ini adalah video Sensei no Tomodachi, Janika Sensei, masa dia praktikal di SBPI Rawang. Okey, Janika Sensei Toseto Tachiwa Uta wo utaimashita. Okey, dia mengajar lagu untuk tag K ya. Okey, issho ni kikimashou.
Itu suara Janika Sensei dia memang penyanyi. So dia cipta video ini di tahun 2012 bersama anak-anak murid dia, Seto Tachi. Jadi Sensei rasa minasan pernah dengar lagu ni. Pernah dengar, kalau bukan dari minasan no Sensei, mungkin minasan pernah dengar dari YouTube. Tag K ni kita nak tahu dia punya penggunaan. Penggunaan. Sebab setiap verb itu penukaran dia berbeza. Jadi nak tak nak kena hafal. Jadi salah satu cara hafal adalah daripada teknik didik hibur. Didik hibur tu macam itulah tadi, menyanyi. Minasan boleh juga cipta lagu sendiri semata-mata untuk menghafal penukaran tag form ni. Penggunaan tag form ni, macam yang tadi tu, soalan yang first tadi UPBA tu, dia ada tulis clue dia tag kudasai. So minasan pasti tahu kalau tag kudasai confirm kita guna tag form lah. Untuk asking for things, please. Tolong tulis kaite kudasai, mite kudasai. That's why masa Ichinensei minasan belajar kyoshitsu kotoba. First kali belajar kyoshitsu kotoba untuk tahu arahan-arahan dalam kelas. Masa itulah minasan belajar tag form sebenarnya. Untuk mendengar arahan guru. Kemudian penggunaan tag form ni adalah untuk mencampurkan ayat. Sebagai ayat gabung. Dalam bahasa Melayu kita panggil dan lah. Kemudian kita nak menunjukkan turutan perkara. First apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian kita nak tunjukkan present progressive tense. Ada contoh dalam bahasa Inggeris ada ing. Yang ini yang Sensei nak tunjukkan yang dalam video Janika Sensei tadi. Dalam video Janika Sensei tadi, bagaimana nak tukar kepada tag form. Sekejap ya. Kalau ichidang yang dia punya verbnya semua tu, buang sahaja mas. Buang mas tambah te. Itu dia punya formula. Tabemas, tabete. Akemas, akete. Yang ni senang. Kita boleh hafal. Yang ini ramai yang kadang-kadang ada buat kesilapan. Kadang-kadang ada buat kesilapan. Dari pengalaman Sensei, kesilapan tu apa? Ada seto yang dia kekalkan semua huruf ini dan dia masukkan juga pertukaran itu sekali. Itu yang salah. Bila kita nak buat pertukaran, huruf sebelum mas itu yang kita hapuskan dan kita tambahkan dengan tag form. Ini pertukaran dia. Contoh dekat sini yang tadi lagu tadi ichirite, ichi, ichi, kemudian ri. That's why kat sini diwarnakan dengan warna yang sama sebab dia adalah melibatkan pertukaran yang sama. Ichiri tukarkan kepada te. Buang yang ni tadi, buang yang atas. Kalau ki, dia seorang je, ki ite. Gi-ide. Hanashimas, hanashi jadi shite. Ikimas, ite. Yang ni tadi untuk mini bin. Mini bin. Akan berlaku pertukaran eng de. Kalau macam ni minasan tak berapa nak faham.
Kejap lagi kita akan tengok kefahaman minasang bagaimana nak memulakan pertukaran take form. Okay, yang sensei kata irregular dan exception verbs tu yang kena hafal tu, okay, yang lain daripada verb yang lain tu, inilah dia. Shimas, kimas, ikimas, okimas, dekimas. Ni. Okay, sampai mati kena hafal. Irregular verbs ni. Pertukaran dia kepada take form senang je. Buang je mas tambah dengan te. Kecuali ikimas. Okay, dia jadi ite. Okay. Baik, sekarang kita cuba. Sekarang dah pukul 3 dah. Okay, sekarang kita cuba menukarkan following verbs ni kepada take form. Okay, sensei nak Ahmad Fahmi sang. Onegaishimasu. Nande mo ii desu. Cuba tukarkan yang mana-mana je. Taberu jadi tabete. Hai, arigatou gozaimasu. Tadashi desu. Abilash sang. Ya, cikgu. Abilash sang, onegaishimasu. Yang mana satu? Kejap, cikgu. Tak apa. Mate, mas. Nani kak Suki desu ka? Kaku. Apa? Kaku. Kaku, okey. Kore desu ne? Kaku. Hai, te form wa? Kate. Mo ichido onegaishimasu. Kejap, cikgu. Okey. Kaite. Arigatou gozaimasu. Kaite. Okay, Arigatou kaite gozaimasu. kudasai. Pernah dengar kan? Kaku adalah daripada Jisho form. Okay, nak pergi take form dia akan jadi kaite. Okay, kaite. Kemudian Adrian sang. Kita check lah tadi. Taberu ni tadi betul ke? Hai, tabete. Sono kanji o shiteimasu ne. Okay, tsugi wa kaite. Okay, Adrian sang. Onegaishimasu. Adrian sang pemalu. Jangan malu-malu. Hai, siapa yang nak cuba? Yuriko. Hai, dozo. Hai, yomu. Yomu desu ka? Awas Nomu sekali. desu ka? Yomu. Kore desu. Hai, nan desu ka? Yonde. Hai. Checku shimashou. Hai, yonde desu. Yonde. Hai. Hoka no hito, onegaishimasu. Hoka no hito, onegaishimasu. Hai, Hana desu. Hai, dozo. Oyogu. Oyogu no imi wa nan desu ka, Hana-san? Swimming. Hai, swimming. te form wa? Oyoide. Oyoide. Hai, checku shimashou. Okay, arigatou gozaimasu. Hai, tsugi wa Farahani-san. Nomu. Nomu, dozo. Nonde. Hai, nonde desu. Okay, nonde. Hai, Irdina Batrisha-san. Dozo. Okiru. Mo ichido, hai, kore desu ka? Hai. Hai, nan desu ka? Okite. Mo ichido, checku shimasu. Okite. Hai, tadashi desu. Tsugi wa, dare desu ka? Lo-san. Lo Yongjun-san. Kyoshuru. Kore desu ka? Te form wa? Benkyou shite. Mas form? Benkyou shimasu. Mas form benkyou shimasu. Okay. Benkyou shite, benkyou shimasu. Okay. Tsugi wa magilashi ni. Magilashi ni-san. Oshieru.
Oh, mana? Oshiru. Oshiru marigo de. Nan desu ka? Oshiru. Dalam bahasa Melayu apa maksud oshiru? Siapa tahu? confirm sensei. Sensei wa ima oshemasu. Nan desu ka? Mengajar. Mengajar. Minasan wa ima? Benkyou suru. Hai, benkyou suru. Dakara te form. Oshiru no te form wa nan desu ka? Oshi? Ni bunyi e ni. Bunyi e dia sebenarnya rules senang je. Buang ru tambah te jadi oshiete. Hai, cegi wa. Maizatul Mashita-san. Maizatul Mashita ni bekas pelajar sensei di sekolah lama sensei. Mashita, dozo. Salah siap. Hai. Kuru Kuru, hai. Te form wa? ki des. Mas form? Kimasu. Okay, checku shimashou. Hai, okay, arigatou gozaimasu. Mashita-san, genki desu ka? Hai, genki desu. Cegi wa Sirash-san. Sirash ni antara orang terawal tadi masuk. Bagus Sirash. Hai sensei. Hai. Suru to hanasu. Dochira ga suki desu ka? Hanasu de shimasu. Hai. Hanasu. Te form wa? Hanashite. Daripada lagu tadi kan. Hanashimasu, hanashite. Okey, itu adalah te form dia. Hanashite. Ada lagi 3. Nasib baik tak panggil Sahayu Sensei tadi. Okey, Nurin-san. Nurin-san nak cuba? Okey, ada yang tulis di chat. Okey, Iku. Okey. Iku nak apa? Te form dia? Okey, ikite. Okey, kita cuba tengok ikite ke? Jawapannya adalah ite. Okey, yang ini tadi ikimasu. Jadi ite. Okey, tak apa. Biar buat salah sekarang, jangan buat salah masa UPBA. Bila kita buat kesalahan, kita akan ingat kesalahan tu. Lepas tu nanti kita tak akan buat, insyaAllah. Okey, shimpai shinai de kudasai. Okey, yang lagi 2 adalah neru. Senang je ni. Kalau dalam kelas sensei kata minasan nete kudasai, semua suka. Memang semua sukalah, sila tidur. Okey, kemudian kairu akan jadi kaite. Okey, itulah antara cara minasan boleh praktis untuk buat pertukaran tag form. Okey, satu lagi tips yang sensei boleh bagi. Masa sensei belajar bahasa Jepun dulu, sensei antara murid yang lemah untuk menghafal. Okey, sangat lemah. Jadi, apa yang sensei dan rakan-rakan sensei cuba buat, ini memang banyak kerja. Memang banyak kerja. Caranya adalah sensei senaraikan semua doshi, semua verb. Contohnya yang ini berserta dia punya imi. Kemudian sensei tulis doshi dia. Kemudian sensei tulis semua dia punya pertukaran form. Itu cara banyak. Lagi satu, bila banyak lagi masa, cubalah buat ayat. Memang saya ada satu buku khas untuk conjugation. Ada lagi buku tu sampai sekarang. Okay, masa sensei belajar di Institut Perguruan Guru dahululah. Ini antara cara untuk belajar. Okay, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, bila kita dah buat senarai macam ini, minasan semua kita denbo agak arimasu ne. Bila ada handphone, okay, pergilah satu bahagian yang dinamakan recording tu. Record suara minasan sambil lihat list ni. Okay, record. Contohnya to remember, oboeru, oboemasu, oboenai, oboete, oboeta. Habis sahaja record tu, after this minasan tak perlu lagi tengok list sebelum tidur. Okay, neruma ini sono recording kikimashou. Dengarlah suara yang minasan record tu. Jadi InsyaAllah sikit sebanyak dia akan masuk juga dalam kepala ni. Okey, dalam kepala. Okey, itu adalah pato ichi. Sekarang sensei hanya ada lagi berapa minit saja. Okey, kimaribun kantan desu.
Semua minasang tahu. Kimaribun ni adalah frasa-frasa yang biasa digunakan. Okay. Ichinen sekara benkyou shimashita. Okay. Belajar daripada form 1. Daripada gambar ini, okay. Kara nanto imasu ka? Apakah yang disebut dalam gambar-gambar ini? Kalaulah minasang dapat agak lah kan. Okay. Tatoeba, okay. Taberu mai ni nanto imasu ka? Taberu mai ni nanto imasu ka? Nihonjin desu. Nihonjin desu. Nanto imasu ka? Itadakimasu. Itadakimasu. Okay. Jadi itadakimasu. Okay. Satu lagi. Tabeta ato de. Okay. Sensei dah guna conjugation tu Neru, taberu. Ru form. Taberu mai ni. Okay. Yang ini pula tabeta. Okay, tabeta ato de nanto imasu ka? Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Jadi ungkapan-ungkapan itulah yang biasa minasang dengar, belajar, kita panggil kimaribun. Okay, frasa-frasa yang lain juga. Okay, contohnya keluar rumah sebut apa? Mak kita, bila kita nak keluar mak kita cakap apa? Ayah kita dah balik kita cakap apa? Bila ayah kita sampai kita ni sambut dengan perkataan apa? Okay. Kemudian kalau kita berjumpa kita boleh cakap apa? Okay. Kalau yang ni macam dah buat salah, apa kita nak cakap? Sumimasen. Sumimasen. Moichido gomenasai. Okay. Sumimasen, gomenasai. Semua tu adalah kimaribun yang minasang kena tahu eja, hafal, tahu maksud. Okay, bukan sahaja tahu sebut je, kena tahu maksud. Sebab dalam UPBA nanti kadang-kadang ada soalan yang dia bagi situasi. Situasi macam ini. Kemudian dia akan suruh minasang pilih apa frasa yang sesuai untuk gambar tersebut. Contohlah ya, kadang-kadang ada yang, okay, contohlah macam ni. Kita tak tahu kita ada nak cakap apa. Mungkin kita boleh anggap jawapannya adalah konnichiwa sebab berjumpa. Sama juga dengan ini. Tapi clue di sini lebih tepat kepada konnichiwa. Doshite sebab ada matahari ataupun kalau nak kata matahari baru terbit. Ohayo gozaimasu mo daijoubu desu. Okay, kalau macam ni, see you tomorrow, apa yang kita boleh kata? Arimashou. Arimashou. Lagi. Apa mata sebelum mata apa? Mata ashita. Mata ashita, mata jumpa lagi. Perkataan ni sensei selalu bagi tahu pada Seto Tachi sensei dulu. Hari-hari jumpa dia kan, ada kelas. Setiap habis kelas je sensei sayonara, tak nak jumpa sensei dah ke? Okey, kadang-kadang sensei masukkan jugalah mata sensei, mata ashita sensei. Okey. Kemudian itulah semua kimaribun. Okey. Contohlah dalam soalan UPBA keluar macam ini. Okey, dia bagi petikan panjang minasang. Okey, bagi petikan dalam satu petikan tu ada macam-macam soalan. Ni tadi kalau ingat yang sensei bulatkan tadi. Kimas dengan aimas tu itu untuk contoh conjugation. Yang ini dia masukkan kimaribun. Kalau minasang tak faham kimaribunnya ini, susahlah nak faham semua. Okey, contohnya hisashiburi desu ne. Apa maksud dia? Lama sudah tidak jumpa. Lama, long time no see. Lama tak jumpa. Kita boleh bagi jawapan sama ada so desu ne ataupun hisashiburi desu. Okey. Kemudian ada lagi ungkapannya ni yang minasang pasti tahu. Okey, pasti tahu. Arigatou gozaimasu. Okey, arigatou gozaimasu. Apa ni? Apa lawan bagi arigatou gozaimasu? Do itashimashite. Okay, pandai betul Yuriko-san ni. Sensei desu ka? Seto desu ka? Seto desu. Seto desu. Doko no gakkou desu ka? Kolej Datuk Petinggi Abang Haji Adilah. Dayang sensei desu ne. Hai. Jouzu desu ne. Dayang sensei wa watashi no tomodachi o issho ni benkyou shimashita. Nihongo de. Hai, cegi wa okey, ini contoh soalan Andai katalah dalam soalan ini dia bagi siap-siap.
Tapi andai kata nanti dalam soalan UPBA ada tempat kosong. So minasan kena fahamkan teks dan letakkan kimaribun yang sesuai untuk petikan tersebut. Okey, petikan tersebut. Jadi satu lagi sensei nak bagi tips dalam UPBA, sometimes dia dah tanya soalan dekat atas ni tetapi di bawah dia ada bagi clue. Okey, contoh kat mana clue tu. Dekat sini tadi untuk conjugation ni dia bagi kudasai. Okey, bila minasang baca daripada atas sampai bawah, minasang akan jumpa yang ini. Ni, kudasai. So dia dah bagi clue dekat sini. Kalau kudasai mesti tag form. Okay, tag form, shite kudasai. So of course dekat sini juga mesti tag form. That's why sensei selalu ingatkan Seto, jangan baca sekerat-sekerat. Bacalah daripada atas sampai habis, fahamkan cerita baru jawab. Jangan dah jumpa satu jawab, jangan. Baca dari awal sampai habis, fahamkan cerita apa, fahamkan tenses dia, okey, apa yang dia nak, baru mula menjawab. Okey, kita cuba fukushu. Okey, ini contoh soalan untuk kimaribun. Tokai wa ari to ana desu. Ari san to ana desu. Ana kata do itashimashite. So apa kita nak jawab? Sore wa kantan desu yo. Apa kita nak jawab? Omedetou? Arigatou gozaimasu. Sore wa kantan desu, tak boleh silap. Okey, tak boleh silap. Apa pun dia punya apa orang kata titik tolak dia adalah kalau minasang tak hafal hiragana, mesti salah jawab. Mesti salah jawab. Me baca no. Jadi titik tolak dia, kita back to basic minasang. Hiragana katakana tolonglah oboite kudasai ne. Okay, cuba cari jalan. Okay, cara sensei dulu adalah murid-murid sensei buat pocketo size punya carta hiragana. Size pocket. Okay, bila ada hima no toki, dia tengoklah pocketo size punya carta hiragana tu. Tak hafal, tengok. Tak hafal, tengok. Okay, hai. Ni bang meno shisimon, Maria-san to Oka-san. Maria-san kata tadaima. Bila nampak tadaima, mesti dah tahu partner dia. Automatik kena tahu partner. Kalau dalam buku teks Ichinensei, dia di muka surat yang awal-awal lagi. Sometimes dia bagi dalam bentuk jadual. Kalau buku teks lama lah, yang warna hijau tu dalam bentuk jadual. Okay, so jawapan untuk partner bagi tadaima apa dia? Okai rinasai. Okay. Yang lain setuju ke? Setuju. Setuju. Semua okairi nasai. Apa maksud tadaima? Saya sudah tiba. Okairi nasai? Selamat kembali. Okay, selamat pulang. Okay. Saigo no shisimon, Keiko-san to Kenji-san. Keiko-san wa o genki desu ka? So, kefahaman minasan? Hai, o genki desu. Hai, o genki desu. Genki desu. Kalau nak o genki desu ka? Genki de wa arimasen. Iye, so de wa arimasen. Hai, so desu. Soalan sensei, kenapa tak nak pilih jawapan B? Sebab dia tidak menyatakan antara ya atau tidak. Sebab apa? Dia tidak menyatakan antara ya atau tidak. Okay. O genki desu ka? Contohlah soalan dia. O genki desu ka? Iye, genki de wa arimasen. Itu formula dia minasang. Okay, masa bab 1 form 1. Okay. Jadi itulah contoh soalan kalau minasang ternampak dalam UPBA nanti. Dalam UPBA nanti. Okey, kita cuba yang lain. Mana yang lain ni tak nak cuba ke, malu ke, takut? Kejap, sensei tengok nama-nama lain. Okey. Sedap ni. Qur'atu Aina sang. Qur'atu Aina. Hai. Okey. Cuba jawab mana-mana yang Aina suka. Mata ashita. See you tomorrow. See you tomorrow. Okey, kita tengok betul ke Yang first adalah apa tadi?
Sensei tutup. Oyasumi nasai. Okay, yang kedua adalah see you tomorrow. Okay, Ramanan Sang. Ramanan Sang waseto desu ka? Ramanan Sang, tak ada. Okay, Fatin Najiha Sang. Hai. Hai. Sono kotai wa nan desu ka? O genki desu. Okey, kita cuba jawab. Nah, kita cuba tengok Mungkin minasang biasa dengar ni kot. Kalau orang tanya kita genki desu ka? Jawapan kita okage sama de genki desu. Pernah dengar tak? Okage sama de genki desu maksudnya I'm very good. Okay, I'm fine. Thank you. Okay, okage sama de genki desu. Bolehlah ingat perkataan ni nanti. Okay, kemudian Nurin Sang. Congratulations wa nan desu ka Nurin Sang? Omedetou saja ke? Cuba jawab yang lengkap. Takut separuh markah nanti. Omedetou mestilah ada gozaimasu. Omedetou pun dah betul dah. Okey, tapi tengok dalam kurungan dia letak omedetou gozaimasu. Okey, yang ini bamen macam ini, situasi macam ni. Kalau minasang tengok kaiwa tu di antara cikgu dengan anak murid, jangan tulis guna bahasa yang biasa tu. Okey, guna bahasa yang mudah yang standard ikut ranking tu. Okay, Saigo, be careful. Sensei nak cuba tadi siapa tadi Sensei nampak? Sanjay Sang. Be careful, wanan desu ka Sanjay Sang? Tak tahu Sensei ni. Apa dia? Tak tahu Sensei. Tak tahu, okey. Hati-hati biar dalam bab 1 form 1. Ki apa? Ada orang lain nak cuba? Hana Sang? Hana Sang? Kyotsukete kudasai. Kyotsukete kudasai. Okey. Kyotsukete kudasai. Kyotsukete, be careful. Okey. Katakanlah dalam exam dia bagi gambar kanak-kanak lelaki panjat pokok, kemudian ada mak dia ada dialog untuk mak dia. So itulah antara phrase yang minasang boleh guna, iaitu kyotsukete kudasai. Jadi yang Sensei bagi ini baru sikit skoshi dekat. Sebenarnya banyak lagi kimaribun yang perlu minasang hafal. Okay, tapi kalau minasang faham maksud, minasang akan sentiasa guna kimaribun semua ni. Okay, rasanya dah habis. Okay. Habislah Sensei punya session hari ini, iaitu conjugation dan kimaribun. 3.24. Okey, Jupun. Hai. Okey, terima kasih Ati Sensei sebab dah sampaikan perkongsian hari ini. Okey, jadi ada tak murid-murid yang nak bertanya? Okey, ada tak murid-murid yang nak bertanya? Yang nak bertanya kita buka ya untuk sesi Q&A. Okey, siapa nak tanya boleh, bila-bila masa pun boleh tanya. Minasan wa zen wakarimasu ka? Sensei wa hayai desu ka? Sumimasen deshita. Sumimasen deshita ne. Minasan wa totemo jouzu desu. Okey, ada tak nak tanya soalan? Okey, kita buka soalan. Tak ada? Perlu ke letak O di depan? O untuk apa tu Aulia? Aulia Azira. Oskete tu ya? Kyotsukete kudasai. Maksudnya ke? Okey, yang ini contoh lain yang Sensei bagi, tapi dalam buku teks minasang, okey, buku teks hanya ada kyotsukete kan. Okey, so kita follow buku teks untuk misal kata untuk jawab soalan dalam buku teks. Okey, tapi yang ini pun tak salah digunakan. Okey? Kyotsukete pun boleh, kyotsukete pun boleh. I desu ka, Aulia-san?
Yang macam Mirul Ziza bagi jawapan ni pun betul. Kios kete. Itu yang ada dalam buku teks lah. Hai, Hokkano shi semua. Arimasu Ada ka? tak lagi soalan? Okey, boleh tanya ya. Jangan Reiru form nak guna macam mana sensei? Reiru form. Sensei tunjuk dekat slide dia balik Okay. Sekejap ya. Ni bukan. Okey. Yang ini Nurin Sang, macam mana nak guna Reiru? Okey, first kali kena tahu penggunaan Reiru ni adalah untuk kita to make someone, to make someone makan. Betul tak Ayu Sensei? Ke saya silap? Pardon, macam mana? Untuk to make someone do that verb. Kanose desu. Kanose. Adlan Sang, dozo. Adlan Sensei onegaishimasu. Reiru ialah kalau kita nak sebut tentang kebolehan. Contohnya nemas. Boleh dimakan. Makan. Ya, tabira Reiru. Mira Reiru. Boleh dilihat, boleh diminum. Tadashi desu ka? Adlan Sensei? Hai. Siapa tadi tanya ni? Nurin Sang, wakarimasu ka? Reiru? Maksudnya Nurin, Reiru ni kita nak cakap hanbaga wa taberareru. Okey, burger itu boleh dimakan. Okey, seru. Okey, hai, arigatou. Nurin Sang. Okey, seru. Okey, tadi kalau kita kanose untuk Reiru, okey, untuk semua yang ada re kat belakang. Tapi kalau kita nak pakai Reiru macam Adlan Sensei sebut dengan seru tadi tu, itu dah shaking ukemi. Jadi hari ni kita terangkan untuk Reiru juga, re saja. Kita tak buat Reiru dengan seru, shiraseteiru tu. Jadi kita tak pakai, kita tak explain untuk shaking dan ukemi lagi, hanya Reiru yang boleh, iaitu kanoke. Bukannya Reiru. Okey, satu lagi maksud seru ni dia macam causative. Macam nak cakap causative tu bahasa mudah dia apa? Causative tu? Kita guna seru ni dalam bentuk tabe sasete kudasai. Tingkatan 5. Tak izin. Okey. Tabe sasete kudasai, okey. Apa? Kudasai. Minta izin, okey. Gonense desu ne. Gonense no syllabus. Hai, rasanya bab akhir tu kot. Diorang mungkin baru Sensei tak pasti minasan dah sempat belajar ke belum. Murid mungkin baru touch bab 1, bab 2 dan bab 3. Okey, lagi? Kita ada 1 minit lagi. Arigatou gozaimasu. Sayu Sensei to Adlan Sensei. Okey, Hokkano shi semua. Sensei. Hai, dari kah? Reiru dengan Reiru lain Lain. Tapi memang kalau dia pakai untuk semua perkataan pun Reiru tu dengan Reiru tu dia pakai asing kan? Reiru dan Rareiru ni basically dia sama sebab dia ada banyak bentuk. Okey, tabe untuk tabe kita akan pakai tabe raremas. Untuk contohnya ikimas kita akan pakai ikemas untuk pergi, boleh tak pergi.
Kalau pakai K tu kanose. Saya rasa Adlan Sensei, you hold dulu. Kalau nak pakai untuk kanoke, okey. Jadi hari ni Shieki dengan Ukemi kita tak explain. Shieki dengan Ukemi Shieki dengan Ukemi jangan explain. Rareru Jadi- dengan Seru jangan explain today. Cuma Nanti Sensei murid lagi perkenalkan je lah dekat sini Ah, Yang sepatutnya minasan tahu yang ni kan. Form ni. Cuma ini untuk info baru. Tapi taklah baru sebenarnya. Minasan ada yang belajar juga kan. Okey. Lagi? Ni yang pentingnya perkongsian ni Sensei-sensei tolong menjawab soalan. Jadi murid-murid tu sebenarnya bagus. Awak dah ada pengenalan sebenarnya. Dan awak dah rasa, oh kenapa ada Rareru kenapa ada Reru kenapa sebelum ni kita dengar kanoke kebolehan saja Mireru, Taberu, yes, Taberu tu Taberu lah memang Jishoke lah. Jadi hari ni awak cuba, awak dah nampak dah maksudnya ada perbezaan. Maksudnya itu satu info yang bagus lah untuk hari ni. Sensei mencari Tabera Reru tadi tak jumpa lah. Okey, lagi. Okey, dah 3-3-1 Ayu Sensei. Okey, jadi untuk kita menghargai murid-murid yang datang hari ni Ati Sensei, kita nak ada bagi gift kat dia orang tau. Kita nak pilih seorang, kita nak bagi gift. Okey, yang datang. So macam mana kita nak pilih yang nak bagi gift tu? Okey, macam mana kita nak pilih? Okey, Sensei dah masukkan nama. Okey, murid-murid yang datang pada hari ni Sensei dah masukkan nama murid-murid yang datang pada hari ini. So kita akan hantar secara virtual juga hadiahnya. So nanti yang menang tu, maksudnya yang nama yang terpilih tu akan bagi nombor phone dan kita akan hantar hadiah. Okay, kita akan hantar hadiah secara virtual. Macam mana kita nak hantar tu, okay kita akan tahu lepas ni. Yang menang tu akan tahu macam mana dia akan dapat. Mungkin kita hantar by Grab, mungkin kita hantar by Food Panda sebagai sokongan sebabnya murid-murid ni setia dan kekal bersama kita daripada awal sehingga akhir. So sekarang Sensei nak pilih Saya pilih boleh Hati Sensei? Boleh, jangan pilih nama Arbiah tu. Okey, jangan pilih nama Arbiah Okey, betul. Nanti Sensei Kenapa pula tak boleh? Asal Okey, sebenarnya ada, semua ada ni. Guru-guru pun ada sebab guru-guru support. Kalau rezeki guru, okey rezeki guru lah nampak gayanya. Okey, kita mulakan. Haji Memang. Okey, Ati akan sebut stop ni. Stop pu. Dari Kak Adrian Sang. Adrian. Ada tak Adrian? Ada tadi. Kalau Adrian ada, ada. Adrian boleh tolong tulis tak ataupun tolong jawab. Kalau tak ada kita kena pilih orang lain Kita hanya bagi yang ada sampai akhir sahaja. Adrian ada tak Adrian? Ya cikgu. Ada. Okey, Adrian boleh tinggalkan nombor phone tak di ruangan? Kita akan hubungi, kita nak bagi hadiah untuk Adrian. Dekat Adrian ni lah kita kena cakap omedetou gozaimasu. Yes, omedetou gozaimasu. Hari ni salah satu lagi dona hyogen o surebai desu ka? Hai, omedetai toki ni omedetou gozaimasu to imasu. Hai, zehi sukate kudasai. Okey, boleh tak Adrian tuliskan nombor phone di ruangan chat? Okey. Okay, ramai 8 minit lepas ni Adrian. Kita nak hantar hadiah untuk Adrian. Tu. Sila call Adrian malam ni. Okey, saya akan ambil number. Nanti kita akan hubungi 3372 059 016 3372 059. Okey, yang lain pun boleh ucapkan omedetou gozaimasu kepada rakan kita yang berjaya lah. Sensei. Okey. Hai. Okey, baiklah, terima kasih atas perkongsian Ati Sensei untuk tajuk hari ini Kaksio to Kimaribun. Okey, yang itulah yang perlu murid tekankan dalam ulang kaji. Okey, kalau kita tengok daripada peringkat awal tadi, of course hiragana dan katakana dan cara penukaran Cara penukaran Kaksio tu sendiri daripada kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3. Semoga apa yang kita perolehi pada petang ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, khususnya kepada calon UPBA 2021 pada tahun hadapan.
pada tahun hadapan iaitu pada Mac 2022. Okey, mungkin ada yang rasa pembelajaran hari ini tak mencukupi dengan masa yang agak terhad. InsyaAllah topik yang sama akan diulang jika kehadiran murid memberansangkan. Okey, kalau kita tengok hari ini penlibatan murid sekitar 35 orang sahaja. Jadi boleh panggil rakan-rakan sebab perkongsian ini adalah dalam bentuk percuma ya, adalah dalam bentuk percuma yang mana guru-guru ambil inisiatif untuk mengajar, guru-guru daripada sekolah lain. Dan insya-Allah sekolah daripada guru ataupun sensei daripada sekolah kamu semua pun mungkin berpeluang juga berkongsi salah satu slot dalam siri yang seterusnya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama belajar, nak mengukuhkan pengetahuan dan pembelajaran dalam bahasa Jepun. Boleh ajak adik-adik yang form 4 pun sebenarnya sebagai pendedahan awal, tak ada masalah. Okey, jadi kelas ni memang hanya terbuka untuk murid-murid Negeri Selangor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesudian awak untuk hadir pada petang ini dalam sesi perkongsian siri pertama slot yang ketiga, dan tahniah kepada Adrian kerana berjaya mendapat hadiah lah hari ini. Hai, sore dewa kyo no benkyou kai wa kokomade ni shimasu. Minasan sore demo. Sore tomo, zutto nihongo o benkyou ganbatte kudasai ne. Ja, mata raishu. Hai. Sensei nak ucapkan terima kasih sebab sudi dengar apa yang Sensei kongsi hari ini. Mohon maaf jika ada kesilapan di pihak Sensei. Sensei doakan semua berjaya dalam UPBA nanti, dapat A, dapat sambung belajar dan sebagainya lah. Jadi jangan lupakan Nihongo sampai bila-bila. Kemudian terima kasih juga kepada sensei-sensei yang join, yang bantu saya untuk hari ini juga sesi perkongsian. Terima kasih Adlan Sensei, Ayu Sensei, Arbia Sensei, Tan Sensei, Hokano Sensei. Domo arigatou gozaimashita. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi boleh isi kehadiran pada hari ini di Google Form yang diberikan. Awak boleh isi tak ada masalah, boleh isi dan boleh left kita punya aktiviti pada petang ni. Nak ambil gambar dulu tak? Ayu Sensei. Dah ambil. Okey. Okey. Arigatou gozaimasu. Hai Yuriko-chan, arigato. Arigatou gozaimasu, sensei. Arigato Hana-san. Arigatou gozaimasu. Hai. Arigatou gozaimasu. Yuriko-san ni akan insya-Allah Hati kan? Hati tak ingat dia. Arigatou gozaimasu. Nama macam familiar. Yuriko tu. Terima kasih semua. Okey. Arigatou gozaimasu. Jadi diorang dah ambil gambar ya Cikgu Ayu? Dah ambil dah. Tapi tak buka kamera. Tak buka. Diorang tak buka. Terima kasih Hati. Sama-sama. Sumimasen dah shita, ada yang kurang? Tak ada, okey lah tu. Good. Good job. Itulah tak ni pula, aduh. Ada yang dari Sarawak hari ni kan? Alhamdulillah. Yuriko tu. Itu bukan sekolah mani tu? Bukan sekolah mani, sekolah apa namanya ni? Dayang. Sekolah Dayang. Sekolah mani? Tu Patinggi. Abdillah. Dalam sekolah. Abdillah. Mana dia tahu lah? Itulah mana dia tahu? Kawan-kawan kita kot. Kawan-kawan Sama ke? Okey. Itulah tadi risau pandainya budak ni. Sensei ke? Saya ingatkan pun cikgu tadi tu. Takut sensei mengajar sensei pula, malu je. Rupanya Dayang Sensei no Seto. Okay, semua. Thank you so much. Teruskan? Sebab ada PDPR, kejap lagi. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Kehadiran cikgu-cikgu pun kena isi Sudah sekali. Okay. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Sama-sama. Adrian. Terima tanya Hati. Tanya semua Ayu. Okay. Terima kasih datang. Ada menyuarat satu lagi. Okay, silakan. Tak ada banyak stay back. Okay. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Okay, thank you. Bye. Arigatou gozaimasu.